Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan Afghanistan dan juga Taliban. Okey, sekarang aku nak tanya korang. Cuba bagi tahu 3 perkataan yang korang tahu berkenaan dengan Afghanistan. Okey, kalau kebanyakan lah aku tanya kawan-kawan aku, biasanya diorang akan sebut apa yang diorang tahu berkenaan dengan Afghanistan ialah Taliban. Okey, dia padang pasir, pegunungan, dan yang kedua, dia kat sana ada ganja. Itu saja orang-orang yang kat Malaysia ni tahu berkenaan dengan Afghanistan. To be exact, ini sangat-sangat salah lah, sebab actually Afghanistan ni adalah sebuah tempat yang sangat-sangat kaya dari sudut sejarah, peradaban, culture, sosial. Sebab apa? Sebab ianya pernah berada di bawah pemerintahan yang pelbagai. Okey, dia pernah berada di bawah pemerintahan Alexander the Great yang bawa Hellenistic punya pemahaman. Okey, dia pernah berada di bawah pemerintahan kerajaan Parsi yang bawa Zoroastrianism, bawa pemerintahan Islam yang of course lah bawa Islam, bawa pemerintahan Mongol, okey, Mongol Ikhanate, okey, dan juga pernah berada bawah Empire British, Soviet Union, Amerika dan sebagainya. So ini membuatkan Afghanistan ni actually sangat-sangat kaya dari sudut culture, sosial dan sebagainya. Okey, sebab Afghanistan tu sendiri, okey, Afghanistan tu sebahagiannya termasuk dalam Silk Road ataupun laluan sutera yang dah pun beroperasi sejak abad pertama BCE lagi. Ini menjadikan mereka menerima pelbagai pengaruh daripada kawasan-kawasan sekitarnya, daripada India, daripada China, Uzbekistan, okey, daripada Iran sendiri, okey, Pakistan yang sebelumnya India tu dulu, okey. Dan kat sana sendiri ada banyak orang-orang yang beragama selain daripada Islam seperti Sikh. Mereka juga pernah menerima pengaruh Hindu, Buddha, okey, Zoroastrianism, Hellenistic tadi. Okey, jadi ini menjadikan Afghanistan ni, okey, dia sebenarnya adalah sebuah negara yang sangat-sangat kaya lah dari sudut culture, peradaban, sejarah, sosial, agama dan sebagainya. So kalau korang nak kata nak limitkan ini Taliban, ganja dan padang pasir, ini sangat-sangatlah tak tepat. Sebelum wujudnya Malaysia, macam mana kita nak identify yang diri kita ni adalah orang Melayu? Okey, kita ada tanah Melayu. Okey, macam tu juga dekat Afghanistan. Okey, macam mana mereka nak mengenali diri mereka ni sebagai orang-orang Afghan? Sejarawan berpendapat ianya bermula daripada pemerintahan Empayar Durrani ataupun juga dikenali sebagai Afghani Empire. So ini menjadikan orang-orang dekat sana, okey, walaupun ia terpisah dengan pergunungan dan mereka hidup dalam kepuakan dan sifat-sifat asabiah mereka sangat-sangat kuat. Kalau tanya orang-orang kat sana, siapa kau? Mereka akan kata aku adalah orang Afghan. So dari sinilah bermulanya identiti Afghani tu, bangsa Afghani. Okey, dan Durrani Empire ni sangat-sangat besar. Okey, dia pernah memerintah Afghanistan, yang sekarang pun Pakistan pun termasuk dalam kawasannya. Okey, dia juga pernah menguasai Khorasan, Kohistan yang termasuk dalam kawasan Iran. Okey, bahkan New Delhi, okey, Delhi yang berada bawah India tu, okey, juga pernah berada di bawah pemerintahan Durrani Empire. Maknanya ini sebuah empayar yang kuat, yang besar dan hebat pada waktu tu. Okey, Soviet Union dan Amerika bukanlah Western power yang pertama yang pernah datang dan menahluki Afghanistan. Ini pernah berada di bawah pemerintahan British yang menahluki mereka pada tahun 1838. Kali pertama serangan mereka, ini tak melibatkan banyak tentangan. Okey, tetapi Empire British ini pernah dikalahkan pada tahun 1842, satu kekalahan yang sangat-sangat memalukan di dalam yang dipanggil sebagai Kabul Retreat. Nanti korang boleh google sendiri nak tahu betapa malu dan teruknya kekalahan Empire British yang menafikan kekebalan mereka. Okey, tapi mereka datang balik menahluki Afghanistan pada tahun 1878. Okey, fast forward, akhirnya mereka mendapat kemerdekaan mereka daripada British. Okey, Raja Zahir Shah pada Perang Dingin, okey, adanya Soviet Union dan juga Amerika, dia bersifat lebih lembut, dia tak memihak kepada mana-mana pihak. Okey, dia berjemput je orang Amerika dan juga orang Rusia datang ke Afghanistan untuk membangunkan Afghanistan, menjadikan Afghanistan lebih membangun, lebih moden. So dia ajak mereka untuk bangunkan hospital, jalan, airport, fasiliti-fasiliti lain untuk menjadikan Afghanistan lebih maju lah. Okey, dan ini dibuat secara gradual, secara perlahan-lahan, sebab orang Afghanistan ni dia agak tak suka dengan tentangan ataupun perubahan yang terlalu mendadak,
sekiranya kau touch ataupun kau kacau kau punya faction ataupun tribal system yang sedia ada kat situ, senang je untuk raja ataupun kerajaan yang sedia ada untuk diguling. So dia buat secara perlahan-lahan lah. Tapi akhirnya Raja Zahir Shah ni digulingkan oleh sepupu dia sendiri, iaitu Daud Khan. Okey, Daud Khan waktu ni menggulingkannya pada tahun 1973, maka berakhirlah monarki di Afghanistan, menjadikan Afghanistan sebuah negara republik, dan Daud Khan tu sendiri menjadi first Presiden of Afghanistan. Okey, Daud Khan yang tadi tu tak lama pemerintah. Pada tahun 1978 dia digulingkan oleh sebuah parti komunis. Okey, maknanya Afghanistan waktu tu pernah berada di bawah pengaruh komunis. Okey, parti komunis iaitu PDPA, iaitu People's Democratic Party of Afghanistan. Okey, dia gulingkan orang-orang Daud Khan tadi. Okey, jadi menubuhkan Democratic Republic of Afghanistan. Dan dia punya pemerintahan ni macam aku cakap tadi lah, tribal system, bila dia rasa tak puas hati dengan kerajaan, senang je diorang nak bangkit. Maka berlakulah civil war pada tahun 1979. Dan Afghanistan ni sepanjang penceritaan aku ni, dia memang sangat-sangat banyak lah kecamuk, pembunuhan, pengguntingan dan sebagainya. Pemerintahan, pertentangan sesama diorang tu sendiri nak gambarkan betapa dahsyatnya dia punya pecah belah yang berlaku dekat Afghanistan ni. Okey, berlakunya civil war pada tahun 1979. Okey, PDPA tadi, PDPA yang parti komunis tadi, dalam kalangan diorang sendiri ada pergolakan. Okey, diorang tikam menikam, akhirnya pemerintahan yang sedia ada terguling, maka naiklah seorang pemimpin yang bernama Hafizullah Al-Amin. Okey, Soviet Union tak puas hati dengan Hafizullah Al-Amin, walaupun Hafizullah Al-Amin ni sendiri adalah orang parti komunis. Jadi waktu inilah berlakunya invasion of Soviet Union kepada Afghanistan. Dan dia, Hafizullah Al-Amin tu sendiri mati, dibunuh oleh tentera Soviet 3 hari kemudian. Okey, jadi Mujahidin, golongan yang tribal system yang bangkit menentang PDPA tadi, kali ni bangkit menentang, memfokuskan diorang punya usaha, diorang punya komitmen, tenaga, weapon dan sebagainya untuk menjatuhkan Soviet Union. Okey, dan golongan Mujahidin ni diorang menerima funding, weapon dan latihan daripada Pakistan, Arab Saudi dan juga Amerika. Amerika sendiri bagi support pada golongan-golongan Mujahidin kat situ. So korang jangan pelik lah macam mana weapon boleh masuk bertebaran dekat keseluruhan Afghanistan. Bahkan diorang ada rocket launcher yang targetnya nak merosakkan, nak menjatuhkan helikopter dan juga jet-jet pejuang USSR. Jadi akhirnya USSR sendiri tak dapat bertahan lah, tak dapat bertahan memerintah Afghanistan. Pada 1992 akhirnya mereka berundur. Okey, dari sinilah golongan Mujahidin akhirnya berjaya menguasai Afghanistan dan mereka akhirnya menguasai Kabul, dan mereka berperang sesama diorang sendiri. Walaupun diorang mempunyai tujuan yang sama, tak bermakna mereka mempunyai kesatuan yang sama. Mereka bukanlah berjuang sebab Islam, tapi mostly sebab faction, sebab tribal system, sebab semangat asabiah diorang tu sendiri. Jadi Mujahidin berperang pula sesama diorang. Berlakulah civil war dekat Afghanistan daripada 1992 hingga ke 1996. Macam mana berakhirnya civil war 1996 tu? Kat sinilah masuknya watak yang kita nak ceritakan pada hari ini, iaitu Taliban. Apa itu Taliban? Talib tu, kataan Talibun dalam bahasa Arab tu sendiri bermaksud pelajar. Mereka ni asalnya adalah golongan-golongan pelajar yang belajar di pedalaman Afghanistan dan juga di Pakistan. Mostly mereka ni adalah refugees, pelarian. Mereka lari daripada peperangan. So, diorang terpaksa melarikan diri diorang dan berlindung di bawah madrasah-madrasah dekat pedalaman Afghanistan dan juga Pakistan ni. Apa kelebihan berlindung dekat sana? Dekat sana, kebanyakannya madrasah adalah ditaja. Ditaja oleh orang perseorangan, orang ramai dan juga bisnes-bisnes, bahkan juga dapat support daripada kerajaan. Jadi mereka berlindung dekat sana, dan dari sinilah mereka bangkit di bawah pemerintahan pimpinan Mullah Muhammad Omar. Mullah Muhammad Omar ni dia berjaya mengumpulkan pelajar-pelajar ni, Taliban ni, untuk bersatu untuk menahluki Afghanistan, melawan mujahidin-mujahidin dan golongan-golongan yang menyalahgunakan kuasa mereka. Dari sinilah mereka datang dan menahluki Afghanistan, dan mereka berjaya melakukannya dalam masa 2 tahun. Mereka juga dapat funding daripada Amerika, Pakistan dan juga Arab Saudi, dan mereka berjaya menguasai Afghanistan dalam tempoh 2 tahun dan memulakan Islamic State diorang lah pada tahun 1996. Dalam pemerintahan diorang sendiri, diorang melakukan pentadbiran ikut kepala diorang lah, mengikut acuan diorang lah.
Okey, so jadi mengikut interpretation agama diorang. Okey, jadi kebanyakan UN dan juga antarabangsa mengkritik pemerintahan Taliban ni sebab bagi dia pemerintahan Taliban ni terlalu harsh. Okey, dia punya interpretation of syariah law tu is terlalu ketat. Okey, tak macam kita. Okey, kita ni masih lagi bersederhana. Diorang tutup pusat-pusat hiburan, okey, tempat pawagam, berlaku juga mentakfir orang yang diorang rasa tak sehaluan dengan diorang, tak sehaluan dengan kehendak diorang. Diorang boleh bunuh. Keterlaluan juga kepada wanita. Okey, wanita dilarang sambung belajar, pergerakan wanita dihadkan, susah nak keluar rumah, nak keluar kena pakai niqab. Lepas tu kalau nak keluar pun mesti kena ada mahram. Pekerjaan wanita pun dilimitkan. Okey, hanya sektor-sektor tertentu, terutama sektor perubatan sahaja yang perempuan boleh datang kerja dekat sana. Jadi banyaklah benda-benda yang diorang lakukan yang UN dan juga international tak puas hatilah dengan Taliban ni sebab bagi diorang ini terlalu harsh. Pemerintahan Taliban juga dituduh melakukan massacre ataupun pembunuhan beramai-ramai kepada etnik ataupun kawasan yang diorang tak suka. Ini tuduhan kat atas diorang. Dan diorang juga dituduh menghalang bantuan UN, United Nations kepada penduduk Afghanistan. Sebab penduduk Afghanistan kan diorang dah limited, diorang dah sempit dalam keadaan yang susah, peperangan dan sebagainya. Okey, UN datang nak bantu dan Afghanistan datang dan tolak bantuan tersebut. Mereka sangat-sangat skeptikal dengan kedatangan golongan UN ni. Okey, pada tahun 1998 sendiri office UN ditutup di Afghanistan. Taliban di Afghanistan juga diorang dituduh melakukan teknik scorched earth, iaitu merosakkan fasiliti ataupun pusat-pusat tanaman, tempat-tempat tanaman untuk menjadikan orang atau tempat yang dia tak suka tu susah nak membangun. Okey, jadi ini melimitkan lagi pembangunan kemajuan penduduk-penduduk Afghanistan itu sendiri. Tapi to be exact, benda yang aku cakap ni adalah sumber-sumber daripada UN. So, aku tak jumpa sumber daripada Taliban untuk explain kenapa diorang buat apa yang diorang buat untuk menjawab tuduhan-tuduhan tadi. So, kira is a little bit one-sided story lah. Okey, akhirnya kita pergi pada 2001. Berlakulah September 11 dan Amerika Syarikat menuduh Al-Qaeda terlibat dalam serangan tersebut. Okey, jadi mereka menahluki Afghanistan pada tahun 2001. Okey, sebab mereka nak dapatkan Osama bin Laden dan nak menjatuhkan Al-Qaeda. Okey, dan korang kena tahu Al-Qaeda dengan Taliban ni is two different organisation dua organisasi yang berbeza. Mereka sebenarnya nak memburu Al-Qaeda, tapi oleh kerana Al-Qaeda berlindung di bawah Taliban, jadi mereka menahluki Afghanistan sebab nak menjatuhkan Taliban sekaligus nak mendapatkan Al-Qaeda. Taliban ni selepas mereka dijatuhkan, mereka akhirnya terpaksa berundur dan melarikan diri dari ke pegunungan-pegunungan. Okey, berlindung di sebalik rumah, di sebalik gua dan sebagainya. Dan pada pertengahan bulan ni, okey, bulan Ogos 2021, okey, Joe Biden sendiri akhirnya mengundurkan tentera mereka daripada Afghanistan, menjadikan power vacuum wujud di Afghanistan. Kali ini Taliban dengan sekelip mata menahluki Afghanistan. Aku suka beberapa perkataan yang mengaitkan Afghanistan. Okey, sebab Afghanistan ni orang kata sebagai the graveyard of empire, tanah perkuburan empire. Sebab tak kira lah sehebat mana pun empire tersebut, even Alexander the Great sekalipun tak dapat nak betul-betul kuasai Afghanistan ni sebab dia sangat-sangat sukar lah, sebab dia punya pergulungan dengan dia punya tribal system tu, diorang sangat-sangat sukar untuk dikuasai. So macam tu jugalah dengan Afghanistan, walaupun Amerika dah pun berjaya menguasai dalam tempoh yang sangat lama dengan serangan drone-nya, bunuh pemimpin-pemimpin Afghanistan, okey, bunuh orang-orang yang terlibat, tangkap dan sebagainya, mereka masih lagi gagal menghapuskan Taliban secara total. Okey, macam ada satu kata-kata mengatakan they have the clock but we have the time. Okey, walaupun mereka ada pentadbiran, mereka ada sistem, mereka ada senjata, mereka ada kekuatan ekonomi dan sebagainya, but we have the time. Kita ada masa. So sebaik saja storm berakhir, ribut berakhir, maka keluarlah golongan-golongan Taliban ni sekaligus sekelip mata saja menahluki keseluruhan Afghanistan dan menjadikan Afghanistan kini berada di bawah pemerintahan diorang. Okey, kalau kita berbalik pada news pada hari ni, ada kemungkinan Taliban yang ada pada hari ini dia bukanlah Taliban yang ada pada tahun 1994-1996 tu. Sebahagian pihak bahkan mengatakan Taliban ni ialah Neo Taliban, Taliban baru. Okey, so ada kemungkinan ada perbezaan dari sudut pendekatan. Mungkin diorang ni lebih terpelajar, lebih profesional, okey, lebih bersifat terbuka kepada orang ramai. Kita tak tahu, kita masih lagi
menunggu-nunggu berita-berita yang berikutnya. Cuma apa yang kita boleh tahu kat sini adalah Afghanistan ni memang adalah sebuah tempat yang memang sangat-sangat kaya dengan sejarah, dan sampai ke hari ini lagi even Amerika yang hebat tu pun masih lagi gagal menguasai sepenuhnya Afghanistan. Jadi sekadar itu sajalah. Terima kasih kerana menonton. Please subscribe sebab ini sangat membantu aku untuk buat lagi video-video yang bagus dan berkongsi dengan korang. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.